Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita memasuki pula tadabbur surah Al-Alaq untuk siri yang kedua, di mana kita akan melihat kepada ayat yang ke-6 hingga ke-19 surah Al-Alaq, maksudnya segumpal darah. Di sini kita boleh tengok banyak sekali poster ulama-ulama kita dan buku tafsir mereka dan juga musuh Islam. Dalam siri yang kedua ini, insya-Allah kita akan melihat dan diturunkan ini. Sebelum ini tadabbur yang pertama, siri yang pertama melibatkan ayat pertama dan kelima. Ayat ini diturunkan di Gua Hira. Di Gua Hira ketika dakwah masa itu Rasulullah baru dilantik menjadi nabi, dan kemudian Rasulullah SAW menggunakan dakwah secara sir, secara sembunyi. Itu kaedah yang berhikmah lah. Dan selepas 3 tahun, kemudian Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara jahar atau secara terang, secara terang-terangan berdepan dengan orang musyrikin Mekah. Ketika itulah Abu Jahal dan juga musuh-musuh Islam yang lain seperti Abu Lahab dan sekutu dia, mereka mula menunjukkan taring dan mula menzalimi sahabat-sahabat Rasulullah yang baru masuk Islam. Itu ayat yang pertama. Jadi ayat yang tadabbur kita siri yang kedua ni, ayat 6, 7, 8 sehinggalah 19, ini ialah ayat yang diturunkan selepas daripada 3 tahun. Hampir 3 tahun lah Rasulullah berdakwah, barulah turun ayat ini. Mana jarak dia panjang lah. Jadi kita supaya lebih senang kepada kita untuk mengingati surah ini, kita bagi kepada 4. Ayat 6, 7, 8 ni lebih Allah menceritakan tentang sifat manusia. 9 hingga 14 ciri orang yang menghalang solat. Dan 15 hingga 19 ialah ancaman kepada penghalang solat dan juga penawar kepada orang yang beriman. InsyaAllah kita satu. Seterusnya ayat yang ke-6, kalla innal insana la yatgha. Allah menceritakan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa kalla, jangan sekali-kali, kalla innal, sesungguhnya manusia, insan la yatgha. Pasti ni taukid ni. Benar-benar yatgha, merasa telah melampaui. Benar-benar telah dia melampaui manusia ni. Mereka telah melampaui. Jadi sebab apa jadi macam ni manusia ni? Benar-benar menjadi melampaui sebab ni. Ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya mereka melihat dia, maknanya mereka melihat diri dia tu cukup dah. Istaghna. Telah cukup dah. Sebab apa dia rasa cukup? Sebab dia mendapat ni. Kekayaan Allah beri pada dia, kuasa Allah beri kepada dia, dan juga mempunyai ramai penyokong. Maka dia mula rasa besar diri. Jadi untuk menerima agama Allah, Rasulullah SAW berdakwah, yang masuk hamba-hamba, orang dhaif, orang yang kata tidak kaya, tidak ada kuasa. Jadi bila begitu dia rasa bangga, rasa diri. Rasa cukup apa yang itulah yang membuatkan dia rasa melampaui tadi. Yatgha. Kalau tengok di gambar ni boleh tengok ni. Inilah konsep kita tadabbur pada zaman kita lah. Zaman Rasulullah, Abu Jahal. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhan engkau tempat kau kembali. Di sini Allah bagi selalu ni peringatan kepada mereka. Kalau tengok pada ayat yang pertama tu, yang kedua, macam mana kita dicipta daripada alaqah, hinanya kita, tapi bila Allah bagi ni cukup ni 3 ni, sudah cukup rasa 3 ni, kekayaan, kuasa dan penyokong, maka dia jadi sombong, melampaui batas. Yatgha. Dan ingat, Allah kata, semua ni, manusia akan kembali pada aku. Akan mati. Manusia akan kembali kepada Allah. Dan daripada Abdullah bin Mas'ud, macam Rasulullah SAW bersabda, 2 golongan yang tidak akan kenyang, iaitu orang yang mencari ilmu dan mencari dunia. Dua ni tomok belaka. Orang yang berilmu bertambah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mencari ilmu, menuntut ilmu rak. Susah payah pun dia cari juga ilmu, cari juga guru. Kata-kata tidak pernah lapar sama kenyang lah. Apa ni, tidak rasa kenyang. Maknanya nak selalu ilmu. Dan yang kedua ialah orang yang mencari dunia. Mencari dunia ni lah, kumpulnya harta, kumpulnya kuasa ni lah, jadilah orang macam ni. Ini Kamal Atatürk ni, yang telah menjatuhkan kerajaan Islam, kerajaan Turki Osmaniyah. Ini 2 orang ni, George Bush ni pernah berlaku dulu serangan ke negara Islam Iraq. Ini sama bersekutu dia Yahudi. Ini sama zaman sekarang ni. Seterusnya ayat yang ke-9, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla,
Ara'aita. Ara'aita. Ni kita belajar hari ini. Sebelum pada ni ialah istifham. Apakah? Tidak. Apa ni? Apa? Apakah engkau tidak melihat orang yang menghalang solat? Yanha ni, kataan nungha yanhi lah. Menafikan. Maknanya menghalang orang mengerjakan solat. Jadi ayat ni zaman Nabi khusus diturunkan ketika Abu Jahal. Abu Jahal dia menghalang Rasulullah daripada melakukan solat. Abdan iza solat. Hamba. Apabila dia melakukan solat. Telah melakukan solat. Abdan ni inilah dituju kepada Rasulullah lah. Ketika melakukan solat. Ara'aita in kana 'alal huda. Apakah engkau melihat in kana 'alal huda, orang tersebut tu dalam keadaan boleh memberi hidayah, dalam keadaan mendapat petunjuk, au amara bit taqwa, atau dia menyuruh membuat takwa. Menyuruh kepada takwa orang tu dah jauh jenak lah kita kata. Rasulullah yang bawa benda-benda gini. Dan orang dia ni popok ni ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Orang tanya sini, adakah engkau melihat sungguhnya orang ni kadzdzaba, ni berdusta ni, dan juga berpaling. Ini sifat mereka ni. Jadi ciri ataupun sifat orang yang menghalang solat ni, ataupun kalau zaman Rasulullah juga Abu Jahal lah. Dan juga sekutu-sekutu dia lah. Sekutu dia. Dia tidak membawa ketakwaan. Malah dia berdusta dan berpaling daripada jalan Allah. Ingat. Dah. Buat kerja macam tu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kita tahu ke bahawa sesungguhnya Allah Maha melihat. Melihat segala semua apa yang dilakukan oleh mereka terhadap Rasulnya. Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang kita tengok kalau tadabbur mungkin bakar masjid lah. Bakar masjid ni mana orang tak suka mengerjakan solat ni, berdosa besar. Macam mana ni nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Seterusnya ayat seterusnya, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ni marah-marah. Jangan sekali-kali Allah kata kelak kamu akan disentak daripada hubung-hubung kamu. Dengan maknanya Allah akan ni hubung-hubung nasiyah. Nasiyah ni ialah ni. Kepala kita duduk sini, otak di sinilah, di atas ni. Dia katakan ruh, bila kita nak mati, ruh akan keluar daripada sini akhir. Mata akan memandang, tengok tak? Jadi ruh keluar. Masa dia nak mati ni, musuh-musuh Allah ni akan disentak ruh dia. Nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Faliyad'u nadiyah. Ni faliyad'u, panggil lah. Panggil Abu Jahal tu sebelum daripada tu dia rasa apa ni sombong ni sebab dia ramai pengikut, ramai penyokong dia. Jadi dia rasa besar diri pada Rasulullah. Jadi Allah ajak sini, panggillah pengikut mudah bila keadaan gitu. Bila keadaan nak mati lagu mana, pengikut pun tak tahu gimana lah. Sanal Uzzabaniyah. Maka kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan mengajak, memanggil siapa dia? Kalau mu panggil penyokongmu, akan panggil pula Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni malaikat yang menjaga neraka. Dengan muka backingnya, sekalinya bertepik habis-habis lah popok ni. Tak? Mana lebih hebat popok mu tu, geng-geng mu tu, geng-geng dia dengan ni. Kalau kita zaman kita kat sesiap Palestin lah, mereka berjuang menentang Yahudi. Yahudi ni mempunyai macam-macam. Orang Palestin tak ada benda, batu je baling. Dia ada kereta kebal dengan helikopter Apache-nya, dengan macam-macam senjata, tembok peluru hidupnya. Dia guna, walaupun orang Islam tak ada guna peluru hidup pun, ada tembok gitu je. Geng-geng munafik, besok nanti di akhirat nanti macam mana? Akan dipanggil malaikat Zabaniyah untuk menyiksa mereka ni. Dia buat kepada orang Palestin, orang Islam. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan sekali-kali ikut taat patuh kepada amaran Abu Jahal atau geng-geng dia. Sama kita ni kan, popok Yahudi ni, jangan patuh popok ni. Dan Allah minta pada masa tu wasjud waqtarib, dan sujudlah dan mendekatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Diperintah kepada imam untuk sujud dan juga dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita tengok sikit dalam kitab Himpunan Fadilah Amal karya Maulana Muhammad Zakaria Al-Kahlawi radhiyallahu anhu, seorang ulama terkenal yang menceritakan tentang keadaan Abu Jahal ni. Abu Jahal ni antaranya, yang ni saya ambil daripada kitab fiqh ada ni. Abu Jahal dia bila dia dengar Rasulullah bila berdakwah secara terang-terangan, maka naik angin dia. Dia pernah nak memijak Rasulullah
Dia bagi amaran kepada Rasulullah untuk jangan solat depan Kaabah. Tapi pernah Rasulullah marah ke dia balik, bukan marah namanya, berkasar dengan dia. Lepas tu dia senyap. Tak berani juga dia. Tapi dia memberi amaran kepada Rasulullah untuk kalau Rasulullah buat lagi gitu, dia akan pijak Rasulullah. Dan perkara ini dicakap tu depan geng-geng dia lah. Tapi bila Rasulullah solat juga di depan Kaabah, dia tengok saja, dia nak pergi dekat dah. Lepas tu lari. Lari dalam ketakutan. Jadi geng-geng dia tadi, geng-geng telah ramah penyokong dia tu, tanya Abu Jahal, apa mu lari? Tadi kan sedangkan tadi bukan main cakap lah, cakap besar. Dia kata aku telah melihat dekat Muhammad tu ada satu parit berapi, lepas tu ada sejenis makhluk, dia kata raksasa lah, dia kata. Raksasa yang garang menyebabkan dia takut. Jaga Muhammad, dia kata. Baru dia tahu. Lepas tu dia cerita kepada Rasulullah kata memang betul, dia kata. Jikalah Abu Jahal dan juga geng-geng dia tu mari juga khianat ke Rasulullah, maka kata mereka akan robek-robek anggota badan. Memang akan mati sungguh lah. Tapi tak berani lah dia. Itulah malaikat menjaga Rasulullah. Dan Abu Jahal ni memang dia jahat. Antara ni bunuh orang keluarga Yasir, keluarga Yasir ni. Keluarga Yasir dibunuh dan meninggal dunia. Syahid pertama, keluarga yang syahid pertama dalam Islam ni lah keluarga Yasir lah. Isteri dia Sumayyah mati syahid. Yasir pun sendiri mati syahid. Cuma Ammar anak dia lah. Ammar anak dia yang selamat lah. Itu pun dia ada guna kaedah lah. Jadi Abu Jahal meminta, ni pernah sekali. Diceritakan dalam kitab Tafsir Al-Munir ada. Tafsir Al-Munir ataupun Tafsir Al-Azhar. Daripada Ketua Hamkah. Cerita bagaimana Abu Jahal ni pernah. Bila dia dengar ayat bahawa harta ni, ilmu ni boleh bawa kebaikan. Tapi harta ni boleh merosakkan keimanan. Boleh membuatkan jadi orang tu jadi susah untuk masuk Islam. Bila dia dengar gitu, dia minta dengan Rasulullah supaya bukit di Mekah tu jadi emas. Kalau jadi emas, dia kata aku akan ambil, dia kata lepas tu aku akan memeluk Islam, aku akan tinggal agama aku. Kalau aku tak buat gitu, turunlah bala apa semua. Abu Jahal ni dia minta dengan Rasulullah. Maka apa tu malaikat Jibril suruh Rasulullah bersetuju lah. Rasulullah bersetuju. Tapi Rasulullah ni tengok hebat Rasulullah. Walaupun Abu Jahal khianat pada dia, macam dia tahu. Dia tahu kalau dia setuju juga dengan dengan permintaan itu, dia akan jadi macam kaum-kaum zaman dulu. Kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud, apa semua jadi gitu. Dia tahu dah Abu Jahal ni tak akan beriman. Maka dia tolak permintaan gitu. Sebab memang akan jadi. Bila jadi kalau Abu Jahal tak beriman, maka Allah tu akan turun bala. Tapi itulah Rasulullah SAW, betapa hikmahnya, betapa baik dulu hati dia tak. Pada ada Abu Jahal ni, kita kata jahat sungguh lah. Dan oleh kerana tak boleh buat macam mana, Abu Jahal ni dia mengopoh. Peristiwa hijrah tu antara sebab kerana Abu Jahal dan kumpulan dia telah mengopoh pemuda untuk membunuh Rasulullah SAW. Barulah perintah Allah untuk Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sampai begitu sekali Abu Jahal ni. Walaupun Rasulullah baik juga dengan dia tu, banyak kali dah selamat dia tu. Tapi itulah. Akhirnya berlaku peperangan Badar. Diceritakan oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Khlawi, bercerita macam mana dia dibunuh. Dia dibunuh oleh sahabat yang muda lagi. Masih lagi kita kata remaja, sangat remaja lagi. Sekolah menengah lagi lah ni kalau kita kata. Iaitu Mu'az bin Amr bin Jamu'ah radhiyallahu anhu, Mu'az bin Afra radhiyallahu anhu. Dua bersaudara dia kata ni. Maka dia telah mencincang, kena mencederakan Abu Jahal dalam peperangan Badar. Dalam keadaan terkata-kating gitulah, maka Abdullah bin Mas'ud, terkenal ni pengrawai hadis ni. Ibnu Mas'ud ni dia pergi, dia catah, dia pacung terus. Maka berkuburlah Abu Jahal, laknatullah ni. Inilah dia panggil Fir'aun umat Nabi Muhammad ni. Fir'aun dia jahat dia, Abu Jahal, Fir'aun. Inilah sahabat. Dan di sini ada tunjukkan gambar ni, mengikut cerita ni. Di sinilah ditanamnya lubang kubur. Maknanya pokok dia ni 70 orang dia kata. Dia gali lubang, satu lubang dan dibuang dalam tu lah. Kira bangkai lah ni. Dia bangkai. Barulah lepas tu diceritakan dalam fiksirah macam mana Rasulullah tanya pada mereka. Maka ada sahabat kata, boleh dengar ke tak? Mereka lebih dengar. Mereka dengar apa yang dijanjikan. Betul tak? Yang aku selama ni aku nak cerita kamu. Duduk di Mekah dulu. Tapi mereka tak boleh jawab lah. Waktu berkelepar, tahulah kena azab dengan malaikat dalam kubur dia. Okey, kita telah berakhir dalam tadabbur kita untuk kali sini yang kedua ni. Ini rujukan buku yang saya guna, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir Al-Munir, Tafsir Juz' Ammah, Tafsir Al-Azhar daripada Dr. Hamkah,
Dan juga biografi Rasulullah pun ada Dr. Ali Muhammad As-Salabi buku ni. Okey, itu saja, wallahu alam. Insya-Allah bertemu kita dalam hafalan prakata. Jangan kita ketinggalan. Insya-Allah kita menguasai sama-sama Al-Quran. Wallahu alam.